Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahal azim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahal azim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-a'zam masyayikh, khususan ila wadi Syekh Muhammad Abdullah bin Shalih Al-Hasani wa awliyaillahi salihin wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila al-marhum Syekh Fuad bin Ali wal marhum Sayyidah Nurullah binti Hasan lahumul Fatiha. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Tuan-tuan yang diberkati Allah sekalian, dan dinamakan sifat salbiah ini sifat adami, tuan-tuan. Dan dinamakan sifat salbiah ini sifat adami. Tuan-tuan kena ingat apa yang kita bahas sebelum ni. Sifat 20 ni dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, ada sifat 20 yang masuk pada sifat nafsiyah, itu wujud. Yang keduanya salbiyah. Yang masuk pada salbiyah ni ada 5 sifat sahaja. 5 sifat sahaja. Qidam, baqa, lagi apa? Mukhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsi wahdaniyah. Itu 5 sifat masuk pada salbiyah. Yang ketiga apa tuan? Ma'ani. Ma'ani ni, yang masuk pada ma'ani ni, sifat 20 yang masuk pada ma'ani ada 7 saja. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Yang keempat apa tuan? Ma'nawiyah. Sifat 20 yang masuk pada ma'nawiyah ada berapa? 7 juga. Ia datang daripada sifat ma'ani. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu alima, kaunuhu hayya, kaunuhu sami'a, kaunuhu basira, kaunuhu mutakallima. Itu 7. Kita dah bahas sebelum ni berkenaan dengan sifat nafsiyah. Sifat 20 yang masuk pada nafsiyah ni satu sahaja, iaitu sifat wujud, sifat ada. Sifat salbiyah ni yang masuk, sifat 20 yang masuk pada salbiyah ada 5. Salbiyah kita dah bahas. Salbiyah maksudnya, salbiyah ni maksudnya bila kita sebut sifat ni, dia menafikan benda yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Ulang sekali lagi.
salbiyah. Maksud salbiyah ni bila kita sebut sifat 20 yang kategori salbiyah ni, bila kita sebut dia menafikan benda yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Contohnya qidam. Bila sebut qidam, kita menafikan Allah itu ada permulaan. Itu tuan-tuan jangan lupa. Bila sebut baqa', kita menafikan Allah itu ada kesudahan. Bila sebut Allah itu bersifat dengan mukhalafatu ta'ala lil hawadis, automatik dia menafikan Allah itu menafikan Allah itu sama dengan yang baharu. Menafikan Allah itu serupa dengan yang baharu. Bila sebut Allah SWT bersifat dengan qiyamu ta'ala binafsi, automatik kita menafikan Allah itu berhajat kepada zat dan berhajat kepada pencipta. Yang kelima, wahdaniyat. Bila sebut Allah SWT bersifat dengan wahdaniyat, dia automatik menafikan Allah itu berbilang. Itu maksud salbiyah. Apa kata tuan guru kita tuan? Dan dinamakan sifat salbiyah, tengok kitab. Dan dinamakan sifat salbiyah ini sifat adami. Adami, bukan nafi. Adami. Dia adami dengan nafi ni ada beza tuan-tuan. Kalau nafi tak ada terus. Adami ni, tengok apa maksud adami? Artinya tiada maujud, kerana tiada berdiri ia pada zat, dan tiada maujud padanya. Artinya tiada maujud kerana tiada berdiri ia pada zat, dan tiada maujud padanya. Apa maksud dengan kalam ni? Artinya, tengok tuan guru kita terangkan. Artinya tiada sah dilihat akan dia. Dia salbiyah ni dia sama macam sifat wujud tuan. Memang tak nampak pada mata kasar. Tiada permulaan. Memang tak nampak pada mata kasar. Tiada kesudahan. Itu maksudnya tiada sah dilihat akan dia. Dia berbeza dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani, qudrat, iradat. Sifat ma'ani dia bentuk wujudi. Boleh nampak pada mata kasar di akhirat nanti. Adami ini memang tak nampak pada mata kasar. Artinya tiada sah dilihat akan dia. Tiada sah dilihat dengan mata kasar. Bukan pada fikiran kita, bukan mata hati. Mata hati ni fikiran, akal kita. Ini maksudnya pada mata kasar. Dan tiada melazim ia bagi sifat yang lain. Dia tak sama macam sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah dia ada disebabkan ada sifat ma'ani. Artinya tiada sah dilihat akan dia dan tiada melazim ia bagi sifat yang lain, dan tiada ziyadah. Dan tiada ziyadah ia atas zat. Ulang balik tuan-tuan. Dan tiada melazim ia bagi sifat yang lain. Saya silap tu. Sifat ma'ani bukan sifat ma'nawiyah, sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni dia melazim kepada yang lain, iaitu bila sebut ma'ani dia ada ma'nawiyah tuan-tuan.
dan tiada ziyadah ia atas zat dan atas sifat yang lain, dan maknanya menunjuk atas mengadamkan suatu yang tiada patut bagi zat, dan maknanya menunjuk atas mengadamkan. Maksud mengadam, tuan-tuan, adam ni bahasa Arab, bahasa Melayu tiada. Tuan-tuan tulis, mengadam tu maksud mentiadakan. Maknanya menunjuk atas mengadamkan. Maksud mengadamkan, mentiadakan. Tuan-tuan tulis, yang mana ada kitab tulis. Mengadamkan maksudnya mentiadakan. Maknanya menunjuk atas mengadamkan sesuatu yang tiada patut bagi zat. Mentiadakan sesuatu yang tiada patut bagi zat dan bagi sifat. Bukan makna Adam itu. Itu ayat lain, tuan-tuan. Mengadamkan sesuatu yang tiada patut bagi zat dan bagi sifat. Berhenti. Bukan makna Adam itu Adam daripada zat. Artinya tiada bersifat zat dengan dia, iaitu mustahil. Bukan makna Adam itu Adam daripada zat. Bukan maksudnya dia sifat ni dia tidak berdiri pada zat, tuan-tuan. Artinya tiada bersifat zat dengan dia, iaitu mustahil. Sebab apa mustahil, tuan? Kerana kufur. Kerana kufur. Kafir. Kufur. Kafara. Kufur. Kafir. Kerana kufur orang yang menafikan sifat salbiyah yang qadim dengan ijma' ulama. Ada juga yang mengatakan, tuan-tuan, yang mudah kita faham gini. Sifat salbiyah ni dia panggil sifat Adam, Adami, yang bangsa tiada. Mengapa dinamakan sifat ni sebagai sifat Adami? Sebab bila kita terjemahkan, dia ada perkataan tiada. Itu yang lebih mudah tuan-tuan faham. Contohnya qidam. Maksud qidam tiada permulaan. Kenapa perkataan tiada? Tidak tu. Maksud baqa' tiada kesudahan. Maksud mukhalafatu ta'ala al-hawadis tiada sama dengan yang baharu pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Maksud qiyamu ta'ala binafsi, Allah tidak berhajat kepada zat dan tidak berhajat kepada pencipta. Maksud wahdaniyat, Allah tidak berbilang. Itu dalam bahasa Arab. Sesuatu kalimah yang diterjemahkan yang diterjemahkan ada perkataan tidak ataupun tiada, dia panggil juga bangsa adami, bangsa tiada. Boleh, tuan-tuan. Kalau nafi ni memang tak ada terus. Kalau tuan-tuan menafikan, yang tuan boleh kata kafir tu, itu tak boleh. Jangan tuan-tuan silap faham. Oh, kalau macam itu Ustaz, qidam, baqa', mukhalafat ta'ala al-hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah ni, 5 sifat ni tak ada bagi Allah. Kalau kita cakap macam itu, kata tuan begitu, boleh kafir. Tuan-tuan boleh faham? Boleh? Dalam bahasa Arab, sesuatu kalimah yang diterjemahkan ada perkataan tidak, tiada ni, macam tadi saya cakap, maksud qidam tiada permulaan, maksud baqa' tiada kesudahan. Dia dikatakan sifat ni dia panggil bangsa adami, bangsa tiada.
Kalau tuan-tuan boleh faham, alhamdulillah. Dalam kitab dia Risalatul Tauhid ni tuan. Kitab Risalatul Tauhid. InsyaAllah lepas ni kita buka tuan-tuan. Lepas ni dah masuk APK, kita cuba baca kitab ni. Cadangan saya lah, supaya kita tidak ketinggalan dalam ilmu tauhid. Sebab lepas ni dah PK je. Masuk dalam satu muka surat setengah ni dah masuk PK. Cadang saya buat gile-gile. Minggu ni kalau dah habis buat tauhid dah lah. Minggu ni Idatus Subian. Minggu depan Risalatul Tauhid. Ni lagi dia detail lagi. Supaya tuan-tuan lagi memahami dalam masalah tauhid. Ataupun tuan-tuan dah boring baca tauhid. Tak payahlah ustaz, pening balik. Kena rasa seronok tuan-tuan . Walaupun pening kepala, kena rasa seronok. Membahaskan ketuhanan. Memang susah nak lawan nafsu ni. Macam kita lah tengok YouTube, buka Google lah. Ustaz ni ceramah buat apa? Kalau ceramah buat tauhid, minta maaf lah. Ada cari apa ceramah lain. Ni bagus. Yang terbaru ni pasal vaksin ni. Apa vaksin? Masuk dalam apa semalam dalam TV ni boleh tengok. Tuan-tuan, tu kita minta kepada Allah Taala, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita minat untuk mendalami ilmu tauhid. Ustaz Muhadir pun cakap tuan-tuan, memang belajar tauhid ni memang tak semua orang minat. Ustaz Muhadir Haji Jul yang pengarang kitab Sifat 20 ni. Ni kitab ni saya ngajar dekat masjid Bukit Beruang tuan-tuan. Boleh juga kalau nak buka kitab ni. Ustaz Muhadir yang masih hidup sekarang ni. Ni ada bentuk persoalan-persoalan. Tebal kitab dia ni. Kita tahu bila nak habis. Okey tuan-tuan tu kata tuan guru kita, kerana kufur orang yang menafikan sifat salbiyah yang qadim dengan ijma' ulama. Sepakat ulama, siapa yang menafikan Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat salbiyah, dia kafir. Sebab apa? Dia mengingkari apa dinyatakan di dalam Al-Quran. Al-Quran sebut Al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Quran dulu. Yang dimasukkan awal tu qadim lah. Allah itu bersifat dengan kidam. Yang dimasukkan dengan akhir, tiada kesudahan. Beka. Itu semua yang berkaitan dengan Al-Quran tuan-tuan. Ini berkenaan dengan pembahasan sifat salbiyah. Dia bentuk adami. Sifat ni memang tak boleh nampak pada mata kasar, tapi dia ada pada fikiran kita. Ni tuan-tuan kena ingat. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Yang boleh nampak pada mata kasar satu sahaja, sifat ma'ani. Kalau Allah buka ke hijab di akhirat nanti, kita boleh nampak sifat tu. Kudrat, iradat sampai kalam tu. 7 tu. Ini sifat yang berbentuk wujudi, yang boleh nampak pada mata kasar dan ada pada fikiran kita. Tapi yang sifat nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah memang tak nampak pada mata kasar, tapi ada pada fikiran kita. Dalam kitab lain tulis dipanggil sifat yang dinamakan sifat amrun i'tibari. Amrun i'tibari, duduk tengah-tengah. Nak kata ada, tak nampak mata kasar. Nak kata tak ada, akal tak boleh terima. Itu. Sebab tu kalau tuan-tuan menafikan Allah itu tidak bersifat dengan sifat salbiah, apa kan Haji? Tuhan itu akan sama seperti
makhluk. Kalau tuan-tuan tolak sifat salbiah ni, bermaksud tuan-tuan telah menetapkan Allah itu sama dengan makhluk. Makhluk ada permulaan, sama dengan baharu. Macam kita ni bersifat baharu. Baharu sifat dia apa? Ada permulaan, ada kesudahan, serupa dengan yang lain, zat yang lain, dengan sifat yang lain, berhajat kepada pencipta, berbilang-bilang. Tuan-tuan habis. Ada apa-apa soalan tuan-tuan nak tanya tuan-tuan? Tak ada. Dan makna sifat ma'ani. Tadi salbiah, ni sifat ma'ani. Makna sifat ma'ani iaitu tiap-tiap sifat maujud. Tiap-tiap sifat maujud. Tiap-tiap sifat maujud. Apa maksud sifat maujud? Artinya sah dilihat akan dia. Sah dilihat akan dia jika dibuka bagi kita hijab yang berdiri ia dengan zat. Di akhirat nanti tuan-tuan. Kata ulama tauhid, di akhirat nanti, bukan di dunia, di akhirat nanti. Jika dibukakan hijab, kita boleh nampak sifat ma'ani. Yang berdiri ia dengan zat, artinya tiada terkaya ia daripada zat. Artinya tiada terkaya ia daripada zat. Berhajat juga pada zat sifat. Sifat ni maksudnya berdiri pada zat. Dan ziyadah ia atas zat. Ziyadah ni tambah tuan-tuan. Ziyadah ia atas zat, yang mewajib ia bagi zat akan baharu. Akan baharu lah, silap. Yang mewajib ia bagi zat akan bahawa bersifat ia dengan sifat ma'nawiyah. Ini tuan-tuan, ini yang ditetapkan oleh ulama tauhid tuan-tuan. Pandangan yang pertama yang mengatakan bila sebut sifat ma'ani ini, dia ada sifat ma'nawiyah dia. Bila sebut sifat ma'ani, adanya sifat maknawiyah, lazimnya ada sifat maknawiyah. Dan makna sifat maknawiyah iaitu tiap-tiap sifat yang sabit. Yang tadi sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni dia bentuk wujudi. Saya ulang balik Sifat ma'ani ni dia bentuk wujudi. Boleh nampak pada mata kasar dan ada pada mata hati. Yang seterusnya sifat maknawiyah. Dan makna sifat maknawiyah iaitu tiap-tiap sifat yang sabit. Tiap-tiap sifat yang sabit. Kita jumpa lagi perkataan sabit tuan-tuan. Ingat lagi yang maksud sabit? Tak ada pada mata kasar, tapi ada pada mata hati, pada fikiran kita. Sifat nafsiyah, sifat salbiah. Begitu juga dengan sifat maknawiyah. Dia ni sifat yang kategori sabit. Tak nampak pada mata kasar, tapi ada pada fikiran kita. Tiap-tiap sifat yang sabit bagi zat, selama-lama ada zat bersifat dengan sifat ma'ani, dan lebih ia atas sifat ma'ani, dan melazim ia baginya. Sifat maknawiyah ni dia datang, dia ada disebabkan ada sifat ma'ani. Habis tuan-tuan.
Adapun sifat yang harus pada zat Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan dia. Ini tuan, ini dah masuk sifat yang harus pada zat Allah Ta'ala. Yang sebelum ni kita belajar sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan lawan sifat yang wajib, iaitu sifat yang mustahil. Sifat yang wajib ada berapa tuan? Yang wajib kita belajar secara terperinci 20. Lawan dia pun 20 dan 40. Okey, tengok. Yang seterusnya sifat yang harus. Sifat yang harus bagi Allah ni ada berapa? Tengok. Adapun sifat yang harus pada zat Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Lupa perkataan wajib. Saya ulang balik. Adapun sifat yang harus pada zat Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan dia dengan tafsilnya itu berapa tuan? Satu sifat jua. Sifat yang harus bagi Allah Ta'ala ada satu sahaja tuan-tuan. Adapun sifat yang harus pada zat Allah Ta'ala, yang wajib atas. Lepas perkataan wajib ada perkataan atas. Ingat lagi tuan-tuan, kaedah dalam penulisan ilmu tauhid, lepas perkataan wajib ada perkataan atas. Ini bermakna wajib pada syarak, bukan wajib pada akal. Tuan-tuan tulis ayat tu, tuan-tuan perasan. Adapun sifat yang harus pada zat Allah Ta'ala, yang wajib atas. Lepas perkataan wajib ada perkataan atas. Ini dinamakan wajib pada syarak, bukan wajib pada akal. Siapa di kitab tulis wajib pada syarak. Tulis atas perkataan wajib tu. Tuan-tuan tulis atas perkataan wajib tu, wajib atas perkataan wajib tu pada syarak. Tulis pada syarak. Kita dah maklum. Maksudnya wajib pada syarak, bukan wajib pada akal. Adapun sifat yang harus pada zat Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Apa maksud wajib pada syarak? Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Itu masuk wajib pada syarak. Kalau wajib pada akal lain tuan-tuan. Kalau wajib pada akal, maksudnya sesuatu yang akal tak boleh terima, benda itu tak ada, mesti ada. Itu wajib pada akal. Kalau wajib pada syarak, kena buat dapat pahala, siapa tinggal dapat dosa. Adapun sifat yang harus pada zat Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Jumpa lagi perkataan mukallaf. Mukallaf ni nak kita artikan orang yang dibebani, orang yang diberati. Dibebani dengan apa? Dibebani dengan hukum taklif, hukum syarak yang 5 tu. Wajib, haram, harus, makruh, sunat. Apakah syarat-syarat mukallaf? Tuan-tuan dah maklum dah. Jangan lupa tuan-tuan. Disebut mukallaf ada 4 syarat. Yang pertama berakal, yang kedua baligh, cukup umur, yang ketiga salimul khawas, sejahtera panca indera, yang keempat bulughud dakwah, sampai seruan Islam. Itu syarat bagi mukallaf. Adapun sifat yang harus pada zat Allah Ta'ala, yang wajib atas setiap mukallaf mengenal akan dia dengan tafsil. Jumpa lagi perkataan tafsil. Ingat lagi tuan-tuan, apa maksud tafsil? Terperinci. Tafsil ni bahasa Arab, bahasa Melayu terperinci.
Adapun sifat yang harus pada zat Allah Ta'ala yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan dia dengan tafsilnya itu, dengan cara terperinci. Satu sifat jua, apa dia? Iaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuh. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Au tarkuhu, kaf tu pada depan tuan. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuh. Allahu Akbar. Apa maksud tuan? Artinya berbuat tiap-tiap mungkin. Berbuat. Maksud berbuat, mengadakan, menjadikan. Berbuat. Bahasa lain apa? Menjadikan, mengadakan. Tiap-tiap mungkin. Tiap-tiap mungkin. Apa maksud mungkin tuan-tuan? Sesuatu yang harus ada, boleh ada dan boleh tiada. Itu dia panggil mungkin. Macam kita lah. Kita ni contoh mungkin. Boleh ada dan boleh tiada. Sebelum kita ada, kita tiada. Sekarang kita ada, akan datang kita akan tiada. Kita ni dia panggil mungkin. Allah tak boleh panggil mungkin. Sebab mengapa? Dah ngantuk. Haji. Tuan Haji boleh jawab. Allah tak boleh panggil mungkin sebab Allah tu wajib ada. Tak boleh kita kata Allah tu boleh ada dan boleh tiada. Mana boleh? Macam kita boleh lah. Boleh ada, boleh tiada. Sebelum kita ada, kita tiada. Itu dia panggil mungkin. Sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Kena faham sungguh-sungguh tuan-tuan. Rugi kita tidak mendalami tauhid. Tu ramai tuan guru pondok macam tuan guru apa yang kat Kedah yang meninggal. Dia pesan kepada anak murid dia, pelajarilah, mantapkanlah ilmu tauhid. Pegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Disebut Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang disusun oleh Imam Abul Hasan Asy'ari Al-Asy'ariyah dan ataupun Abu Mansur Al-Maturidiyah. Ini dua saja. Ini dua tokoh ulama tauhid yang terkenal. Imam Abul Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau Imam Syafi'i, dia lebih kepada fiqh. Ni tuan-tuan kena faham lah. Kalau Imam Ghazali, dia lebih kepada tasawuf. Imam Abul Hasan Asy'ari ni dia lebih kepada tauhid. Habis apa zaman Rasulullah ada ke belajar sifat 20 ni? Memanglah tak ada istilah sifat 20 tu, tapi isi dia ada. Itu tuan-tuan kena faham. Isi sifat 20 tu memang dah ada dalam Rasulullah. Maksudnya Rasulullah sendiri beriktikad Allah itu ada. Dan Rasulullah sendiri beriktikad Allah itu tiada permulaan, tiada kesudahan. Cuma istilah sifat 20 tu tak ada lah dalam Rasulullah. Dalam hadis pun tak ada. Diwajibkan ke atas orang muslim mempelajari sifat 20. Kalau tidak masuk neraka jahanam. Mana ada? Tapi isi dia ada. Macam tuan-tuan belajar tak apa tajwid lah. Idgham al-ghunna, idgham bilal ghunna, ifa hakiki, tahap lagi ifa syafawi, idgham mutaqaribain, idgham apa lagi mutabaidain. Ustaz, dalam Rasulullah tak ada ke belajar tajwid? Istilah tu istilah baru. Adakah baginda baca Quran tidak bertajwid? Bukan begitu. Rasulullah dengan para sahabat membaca Al-Quran dengan
bertajwid. Takkan dia orang baca pakai apa, pakai entam ni tak boleh. Sebab Rasulullah sebagai contoh, uswatun hasanah. Cuma istilah tu dia datang kemudian. Mengapa istilah tu datang kemudian? Itu ada beberapa faktor-faktor. Antara faktornya adalah untuk memberi faham, memudahkan kita faham. Kalau tak ada istilah-istilah ni tuan, kita pun pening bala. Dah berapa dah? 8.31. Azam berapa? 8.37. Sikit lagi tuan-tuan. Sabar tuan-tuan kalau dah ngantuk tu, pujuklah hati perlahan. Fi'lu kulli mungkinin aw tarku, artinya berbuat, mengadakan, menjadikan tiap-tiap mungkin atau meninggalkan akan dia. Menjadikan mungkin atau meninggalkan dia. Maksud meninggalkan dia, mentiadakan dia. Menjadikan mungkin atau mentiadakan dia. Itu sifat yang harus. Menjadikan mungkin atau meninggalkan akan dia. Maksud meninggalkan akan dia, mentiadakan akan mungkin. Lawannya wajib ia atau mustahil ia, iaitu mustahil. Akal tak boleh terima. Tak boleh kita kata wajib tuan-tuan. Kita tak boleh paksa Tuhan. Wajib bagi Allah Ta'ala menjadikan kita. Tidak, harus sahaja. Hukum dia harus. Kita tak boleh nak paksa tu Tuhan. Kalau kita kata wajib bagi Allah menjadikan kita, maksudnya kita dah paksa Tuhan jadikan kita. Itu salah tuan-tuan. Harus. Harus. Syahdan dan bahagian apa tu? Syahdan, satu penambahan, dan dibahagi pula sifat 20 itu atas dua bahagi. Ini dah masuk pada istighna dan pada iftikar tuan. Iftikarun ilaihi. Wallahu a'lam. Yang sambung tuan InsyaAllah. Ada persoalan tuan-tuan nak tanya? Kesimpulannya sifat 20 ni terbagi kepada 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Yang boleh nampak mata kasar satu saja, sifat ma'ani. Yang lain tu sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat ma'nawiyah, dia kategori sifat subutiyah, yang tak nampak pada mata kasar tapi ada pada fikiran kita. Wallahu a'lam. Ada soalan tuan? Tak ada nanti kita sambung tuan. Wallahu a'lam. Sikit lagi. Di sini tuan-tuan ada satu surat tuan-tuan sebenarnya dengan bulan Ramadan tuan, khatam Quran. Ni murid saya dah boleh edarkan dah. Siapa yang berminat boleh isi borang tuan. Ada borang dalam tu. Satu arwah RM20. Ini pun sebelum ni kita pun dah buat tuan-tuan. Ni sejak daripada zaman arwah Usafwan. Saya meneruskan. Kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan isilah. Kalau tuan-tuan berminat untuk sebarkan kepada orang lain, kami alu-alukan. Kalau tidak berminat, kami tak paksa tuan-tuan. Ini sebagai makluman saja tuan-tuan. RM20 tu kan apa tuan-tuan? RM20 tu untuk membantu pengurusan madrasah kami tuan-tuan. Bayar sewa madrasah, gaji guru, dan yang lain-lain lah. Dan insyaAllah tuan-tuan doakan tuan-tuan mengenai pengurusan projek ekonomi itu dalam proses tuan. Kita akan jalankan. Duit yang dobi itu kita dah asingkan. Tuan-tuan transfer ada tulis wakaf dobi, kita asingkan. Kita tak campur tuan-tuan. InsyaAllah kita akan, kami akan buat koperasi tuan-tuan. Koperasi madrasah untuk menjalankan projek ekonomi ini. Dan kita tengah tunggu kelulusan daripada Majlis Agama Islam. Penama-penama tu dah lepas dah bahagian siasatan polis. Lepas polis, dia akan serahkan kepada Majlis Agama Islam balik lah. Tu tuan-tuan doakanlah mana yang terbaik bagi kami. Ada yang kata lebih baik buka kedai runcit, pasar raya.
macam speed mat tu lah. Dobi ni modal tinggi. Tengoklah macam mana tuan-tuan doa-doa tuan-tuan, moga-moga kita pun mudahkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau bukakanlah bagi kami sekeluarga, ya Allah, pintu-pintu ilmu dan pintu makrifah, ya Allah. Kau bukakanlah bagi kami sekeluarga, ya Allah, pintu-pintu ilmu dan pintu makrifah, ya Allah. Kau selesaikanlah segala masalah kami, ya Allah. Kau selesaikanlah segala masalah kami, ya Allah. Kau tunjukkan kepada kami, ya Allah, jalan yang terbaik untuk selesaikan segala masalah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Kau angkatlah wabak COVID-19 ini, ya Allah, secepatnya mungkin, ya Allah, dengan kemegahan baginda Rasulullah SAW, dengan berkat surah Al-Fatihah, dimulai dengan salawat dan diakhiri dengan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa dawim 'ala dzikril ghani haqiqatan takun dhawinan fattaba'u li tab'ayan syiriku la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Ada insyaallah.